Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudu marrataini. Wa sujudun marrataini ala ghairi mahmulin wa in taharraka biharakatihi ma'a tankisin biwad'i ba'di jabhatihi bikashfin wa tahamulin wa rukbatayhi wa batni kaffayhi wa asabi'i qadamayhi wa sunnah wad'u anfin wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan wa julusun bainahuma wa la yatuluhu wa la i'tidalan wa sunnah fihi wa tashahhudi awalin iftirashun wadi'an kaffayhi qariban min rukbatayhi qailan rabbi ighfirli ila akhirih wa jilsatu istirahatin liqiyamin. Kita nak masuk sujud rukun yang ketujuh, sujud. Jadi rukun ketujuh ni ialah sujudun, ialah sujud. Sujud dalam sembahyang marrataini, halata sujud itu marrataini, dua kali. Jadi rukun sembahyang sujud dua kali, dan sujud dua kali ni rukun sembahyang likulli rakaatin, bagi setiap rakaat. Jadi kita duk bicara rukun-rukun yang lepas tu, selain daripada bab takbiratul ihram dan niat, Fatihah rukun setiap rakaat, rukuk setiap rakaat, i'tidal setiap rakaat, sujud dua kali setiap rakaat. Jadi kita bicara rukun ni nisbah setiap rakaat, melainkan niat dan takbiratul ihram saja yang dia ada di awal, dia tak setiap rakaat. Kalau ada tiap-tiap rakaat niat dan takbiratul ihram yang kedua dalam sembahyang batal. Pasal takkan boleh ada dua niat solat dalam satu solat. Tak boleh. Tak boleh dah niat, tindan pula niat sekali lagi dengan takbiratul ihram. Tak boleh. Bahkan takbir dengan ada niat sekali lagi dalam sembahyang batal. Batal. Jadi rukun seterusnya adalah sujud. Sujud ni hal keadaannya dua kali. Jadi bila dua kali sujud, macam mana nak nama dua? Itu yang ada rukun nanti yang ke-8, kena ada duduk antara dua sujud. Barulah bila menepati duduk itu, dengan ada duduk antara dua sujud tu, barulah sujud dipanggil dua kali. Sujud tak panggil dua kali, melainkan dengan adanya duduk antara dua sujud. Jadi mestilah sempurnakan sujud dan sempurnakan duduk, barulah nanti turun pula seterusnya selepas duduk antara dua sujud tu, barulah sujud itu akan dikira sujud yang kedua. Sujud yang walaupun dua kali, jika tak SOP dipatuhi, maka sujud itu akan hanya hukum sekali walaupun dua kali sujud. Khasnya pada duduk antara dua sujud. Kalau tak cukup rukun dia, antara yang secara umumnya kita dah faham, apa dia rukun besar dia?
mestilah ada tamakninah pada duduk antara dua sujud. Kalau tak cukup piawaian tu, duduk antara dua sujud tu tak ada tamakninah, sujud tu tak dikira dua kali. Pasal walaupun nampak dua rupa dua kali sujud, tapi istilahnya masih satu sujud. Pasal untuk nama dua mesti berselang dengan duduk yang sempurna. Kalau tak selang dengan duduk yang sempurna, nama satu sujud. Macam mana kita kalau khas belajar bab khutbah Jumaat? Khutbah berapa kali? Macam mana boleh jadi dua khutbah? Dengan ada duduk antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah adalah antara syarat untuk jadi dua khutbah. Kalau berdiri je, berhenti habis, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kan khutbah Jumaat itu standard baca dia kan. Berdiri selama kan. Diam sekejap. Alhamdulillahil qail. Wassalatu wassalam ala rasuli nabiyil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun bunyi dua kali, nama sekali. Pasal apa? Pasal apa? Pasal syarat dia duduk. Duduk tu menyebabkan jadi dua khutbah. Tak ada duduk, tak jadi dua khutbah. Ni pun nak jadi dua sujud macam mana? Kena ada duduk antara dua sujud. Tapi mesti sempurna duduk antara dua sujud. Itu yang nanti rukun yang ke-9 tu ada apa? Tamakninah pada empat rukun. Mana? Rukuk, i'tidal, sujud dua kali, duduk antara dua sujud. Empat ni mesti ada tamakninah. Mesti ada tamakninah. Tanpa ada tamakninah, habis. Perbuatan tu tak diiktibar, tak dikira, dan hukum tak buat. Bila tak buat, hukum tak sah solat. Nah, ya. Satu belajar solat ni kena belajar betul-betul. Dia tak boleh buat main-main. Pasal mana yang tak mematuhi SOP, walaupun buat namun tak buat. Dengan bahasa lain, solat, walaupun solat tak cukup syarat namun tak solat. Boleh faham saya cakap apa? Solat walaupun solat, tapi kalau tak cukup syarat, nama belum solat. Satu kena belajar buat betul-betul. Yang ni pun kita bicara buat ni, kita atas nama kita belajar fiqah, kita belajar rukun atas apa dipanggil takwa jasad. Kita nak patuh jasad tu macam mana, piawaian syarak. Itu belum cerita hati. Pasal cerita hati ni sepanjang pengajian saya lah kan, apa nak sebut. Kita belajar fiqah memang belajar jasad je lah. Bacaan, perbuatan. Hati kena belajar khas untuk belajar macam mana nak khusyuk dalam solat. Secara khas belajar. Tak mana? Tu belajar tasawuf tu. Macam mana supaya belajar nak solat dengan hadir hati. Selalunya baca fiqah, kita tak bicara ke situ. Bicara fiqah, dia akan fokus pada mana rukun syarat untuk sah jasad ajalah. Yang ni rokok ni sujud, jangan bawa macam ni, jangan apa-apa disebut lagi. Adapun khas untuk sempurnakan kita punya perjalanan hati kita, batin kita, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, yang tu khas kena ngaji tasawuf. Untuk latihan dia khas kena ambil tarikat. Dia punya istilahnya tu. Macam mana kalau kita nak belajar Quran, kena belajar tajwid, khas kena belajar bersanad, musyabahah, talaqi. Nak boleh baca qiraat, khas kena ambil turuk. Kena ambil tarikat, kena ambil belajar qiraat. Qiraat lah, bukan tarikat. Kalau Quran, semua bab-bab tu bersyarat semua. Kita nak belajar akademik, masuk sekolah kebangsaan, nak jadi doktor, tak boleh duduk bawah jambatan. Boleh, itu doktor sendiri. Kena masuk mana? Kurang-kurang masuk MRSM. Betul masuk kolej-kolej perubatan. Itu pun diploma jadi apa? Ijazah tak boleh lagi. Master tak boleh lagi, kena ada PhD. Itu pun teori tak cukup lagi, kena praktikal pula. Apa? Semayang belajar wedak, tiba-tiba nak khusyuk semayang konon.
kasar sikit lah ayat tu. Baik. Saya nak sebut prosedur belajar. Iaitu kita nak tengok ni sujud maratain. Baik. Syarat sujud mestilah ala ghairi mahmulin. Sujud mesti atas lain daripada mahmul, benda yang ditanggung. Mana yang kita tanggung, mana yang kita bawa dalam solat, mestilah sujud bukan di atas benda yang kita tanggung. Faham tak? Apa yang kita tanggung masa solat? Yang kita tanggung maksudnya kita pakai lah. Apa yang kita pakai masa solat? Sorban, lidak, lagi baju, lagi seluar, kain. Kita orang lelaki jarang lah nak ada benda yang kita tanggung ni yang istilahnya kita akan sujud di atas tu. Nak jadi bodoh sikit, tak mana? Ni. Dan ini. Dan ini. Kita tanggung ni. Allahu Akbar. Takbiratul ihram tak ada masalah ni. Rokok tak ada masalah lagi. Bila sujud, macam mana? Dahi ni sujud di atas, ni apa nama dia ni? Bahasa Arab dia panggil apa ni? Mahmul. Mesti buka ni. Jangan buat bodoh. Walaupun tengok imam Masjidil Haram sembahyang macam tu. Datuk kita belajar dengan ilmu. Pasal kadang-kadang belah-belah sana dia pun sembahyang banyak yang sembahyang macam ni, kelubung ni. Kalau masa mengajar dia tutup-tutup macam ni tak ada apa-apa. Tapi bila sembahyang, bila sujud, kalau sujud ada ni tapi dia punya dahi kena lantai, tak ada masalah. Pasal itu istilahnya sujud bukan di atas benda yang ditanggung. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Tapi kalau dia sujud tu macam ni, macam mana? Termasuk benda yang ditanggung tu, kadang tak payah pakai ni. Apa dia? Memang tak kena pun pakai kopiah macam ni. Pakai serban macam ni okey tak? Cantik tak? Apa? Ini nampak macam orang bodoh je, betul tak? Nampak orang bodoh? Nampak muka orang bodoh tak? Memang saya muka bodoh pun kan? Nampak muka orang bodoh kan? Pasal tak kena. Ada lah pakai kopiahnya tu. Pakai kopiah, songkok pun ada orang pakai macam ni kan? Betul kan? Pakai songkok tak? Dahi ni dia bukan tempat untuk ditutup sepatutnya. Dahi ni sepatutnya dia dibuka. Dan dahi ni dia ada satu liquid khas yang ada kat sini. Apa liquid khas? Siapa ingat nama dia? Tak tahu. Alamak. Orang yang tahu tak ada sini. Dia ada nama khas dia. Apa? Satu orang-orang yang kaji perubatan tu, dia pasal yang ni sebab apa? Dia ada satu cecair khas yang dia ada berhubung dengan hati. Satu benda macam tu, antara yang kaji ni orang Islam kita satu hal, ulama-ulama kita yang pakar-pakar tu. Satu, disuruh kita pakai kepiah, jangan rambut menutup dahi. Rambut jangan menutup dahi. Dan jangan ada pakaian kepiah ke apa menutup dahi. Dan jangan ada hatta apa? Cap yang menutup dahi. No. Yang tu pun orang tak bagi. Saya mengaji dulu, tutup guru dulu disebut apa dah? Cap tu orang tahu. Apa tahu? Dia panggil apa? Topi apa? Topi sudu. Siapa panggil topi sudu? Dia macam mulut itik. Itik apa kerja itik? Menyudu. Tu panggil topi sudu. Macam topi itik kan. Orang pakai je tu memang macam tu kan. Nak salam pun kan, nak pakai topi sudu. Ya, salam. Cuba salam. Apa agak apa jadi? Agak-agak apa jadi? Dia patuk kita dulu. Tak ada. Ada topi sudu. Salam. Nak salam pun bagilah sudu duduk belakang. Pakai topi sudu, jangan sudu duduk depan. Sudu duduk belakang tak apa. Jangan sudu duduk depan. Pasal menutup dahi. Dahi ni suruh buka. Untuk orang lelaki. Orang perempuan lain. Orang perempuan pun nak sujud, tak boleh tutup dahi. Dia tak boleh pakai telekung. Dia pakai macam mana? Tutup pakai apa? Cekup pun dah tutup dah. Lepas tu telekung pun tutup je ni. Tak boleh. Tak boleh sujud ala, ni apa panggil apa ni? Mahmul. Benda yang kita bawa dalam solat. Ni, satu lagi apa? Rambut. Rambut panjang, ada remoh di depan ni. Semayang sujud atas rambut. Dahi tak kena langsung. Rambut tu dipanggil mahmul. Tak sah semayang. Betul nak semayang macam mana? Pakailah kepiah.
Pakailah, tak ada pun ambil lah apa, getah ke apa, ikat sikit. Buat tocang, tombe macam tu. Betul? Supaya dahi ni jangan dihalang oleh rambut. Rambut. Kalau tak ikat, apa akan jadi? Semayang mula je ni. Nak sujud je. Tak apalah juga, reti. Dia reti. Tapi, sambung sikit belakang tu, bodoh. Saya ayat bodoh ni tak boleh tinggal. Tak, memang bodoh lah. Dah tahu rambut tu nak menghalang macam tu, buatlah persediaan supaya rambut itu tak mengganggu dalam proses kita nak sujud. Nanti terpaksa kita selak dia pula untuk pastikan dahi kena di lantai. Cerdik dah satu hal, pandai lah, tapi bodoh juga. Maksud apa? Buatlah sesuatu supaya rambut tu tak turun dan mengganggu kita dalam pelaksanaan solat. Boleh? Macam makan nasi ni. Apa? Apa agak-agak saya nak sebut? Lipatlah dulu baju, bodoh. Kan kena bodoh lah. Nak makan. Tu yang sepatutnya nak makan apa? Kan kadang tumpah dia. Tu yang kadang orang putih bagus itu lagi. Nak makan macam mana? Cik, ada apron. Hampa kan. Makan. Dema pula bagus kan, kita ni bengap. Kan kena bengap dah. Dan bila tak betul ni mana orang bengap lah. Bahasa saya bengap tu biasa kan dengar kan. Orang tak biasa dengar dia pelik kan. Bengap kan. Habis tu takkan yang tu nama cerah fikiran. Ayat-ayat tu supaya bertaubatlah, janganlah kena ayat-ayat macam tu lagi kan. Baik. Jadi jangan sujud ala mahmul. Kebiasaan nak jadi mahmul ni, saya sebut orang lelaki lah tu. Orang perempuan selalu tang mana? Agak-agak. Telekung dia satu hal, lagi tang mana? Yang menyebabkan dia boleh sujud atas mahmul. Telekung dia lah, kan telekung dia pakai labuh kan. Ni tudung. Nanti nak sujud macam mana? Alamak. Tunjuk senang. Orang tak faham. Ada orang disujud macam ni. Dah ada ustaz dan ustazah ajar semayang macam ni. Sujud macam mana? Ya. Macam mana? Ya. Dia telekung dia jadi sejadah dia. Allah. Telekung dia ni jadi sejadah dia. Dia sujud atas telekung. Dia sujud atas telekung. Sah. Kenapa? Ni dipanggil mahmul. Jadi tak diajar kita. Ada ustaz tu, ada ustazah ada. Saya pasal pernah ada orang tanya. Dia kata ustaz tu ajar nak semayang, dia tak cerita tentang sujud tu. Tapi dia kata tangan ni jangan kena tutup dengan telekung, dia kata. Pula tangan pula jangan tutup dengan telekung. Lepas tu apa? Dia kata disuruh lambung telekung tu supaya tangan ni pastikan kena lantai. Telekung sujud atas telekung tak apa, tapi tangan kena lantai. Terus saya kata, mana punya hukum ni dapat ni? Pelik-pelik je dengar. Tu yang bila dengar pelik-pelik tu, kita kena mengajar, baranlah sikit. Nampak tak baran dengar ayat tu? Siapa dia? Dia ambil ilmu mana ni? Yang keluar ayat-ayat kena pedih, bodoh, bangang. Bunyi ayat-ayat macam tu lah pasal macam mana boleh hukum-hukum tak betul tu disebar dalam masyarakat. Dia orang mengaji mana? Ustazah mana ni yang ajar tu? Pelik. Yang cakap ustaz. Itu masalah. Kita pun baran juga lah. Baran tu keluarlah ayat-ayat indah dan berbunga yang keluar kan. Macam tu. Dia ada yang penyabar lain. Tidak boleh, perbuatan tersebut adalah salah. Dan tidak menepati kaedah kita untuk bersolat, menyebabkan semayang kita sujud tak sah, jadi tak sah semayang. Jadi janganlah berbuat demikian. Memang ada orang cakap macam tu, tapi I ni orang kampung.
Ini duduk ulu pula. I punya bahasa macam ni lah. I, aku, kau je. Moha, komu, mapoh lagi. Bahasa kita. Kan orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah. Kita orang Perak, Ulu ni. Macam tu lah. Bahasa dia macam tu lah sikit kan. Jadi kalau ada bahasa kasar-kasar tu, jangan ambil hati lah. Itu bahasa. Orang kata bahasa menunjukkan bangsa. Memanglah. Kita tahulah orang Pekan memang cakap bahasa lembut-lembut, budi bahasa. Tapi ada juga orang Pekan kasar lebih pada kita lagi kan. Apa cerita tu, bahasa. Jadi mahmul. Telekung. Lagi apa? Kalau cerita dalam kitab antaranya apa? Jangan sujud di atas ekor serban. Memang dalam kitab dia sebut, tapi jaranglah nak tengok orang pakai serban besar-besar, lepas tu ekor dia ni. Ni ekor dia ni. Ekor serban ni macam ni. Ni ekor serban, bukan ridak. Ni ekor serban dia. Betul? Lepas tu? Dia sujud. Ni nampak. Tak ada satu buku dalam Malaysia, buku tu telah diharamkan. Dia kata pelik tapi benar. Buku tu tajuk dia. Dalam buku tu dia cerita kaifiat untuk bersujud. Kalau tak ada sejadah, dia kata jangan risau. Pasal apa? Kita boleh semayang yang pelik tapi benar. Apa dia? Tapi sesat dia aja. Kata apa dia? Ni dia pakai ridak ni. Lepas tu bila nak semayang macam mana? Ridak ni jadi sejadah dia hampa untuk dia sujud di atas ridak yang dia pakai di atas bahu. Tak sah. Pasal apa? Itu dipanggil mahmul. Pandai? Itu dipanggil mahmul. Mahmul. Boleh? Sujud atas tangan boleh tak? Tengok batu banyak, kita pun Allahu Akbar. Supaya jangan dahi kita terpacak di atas batu. Boleh? Tak boleh. Sujud atas tangan. Pasal apa? Yang ni mahmul kan kita bawa ni. Kan? Wa in taharraka biharakatihi, sekalipun bergerak ia mahmul ni biharakatihi. Rasa macam dia tinggal lah. Wa in taharraka ke wa illam yataharrak. Siapa ada pegang syarah ni? Ni tu Zain. Wa in taharraka ke wa illam yataharrak. Taharraka. Sujudun ala ghairi mahmul, sekalipun bergerak ia mahmul biharakati. Sekalipun benda yang ditanggung tu bergerak waktu dia bergerak. Pasal dia nak sebut tu mungkin ada orang kata kalau benda yang kita bawa tu bergerak, dia sujud atas benda yang duk memang bergerak, boleh. Kalau benda tu bersambung dengan kita tapi kalau tak bergerak, tak boleh. Ada orang cakap macam tu. Tak ada. Kaedah kita kalau istilahnya mahmul, sama ada bergerak pun tak bergerak, tak boleh. Contoh kadang yang jadi, yang tak bergerak macam mana? Jadi kita tunjuk serban, ridak, selendang, telekung tadi, yang tu memang biasanya bergerak kan, rambut kan bergerak kan, songkok. Yang tak bergerak apa? Orang perempuan dia pakai kain dia bukan kain biasa tutup bawah kaki je, tapi kain dia panjang 10 ela. 10 ela 30 kaki. Yalah 10 ela 30 kaki. Macam mana? Dia pakai, lepas tu dia punya kain tu panjang. Yang itulah sejadah dia dan itulah kain yang dia pakai. Boleh faham tak cakap apa? Boleh faham? Dia sujud di atas kain yang dia pakai. Tapi kain dia bila dia bergerak, sejadah tu yang dijadikan kain yang dipakai, yang dibuat sejadah pasal kain dia terlalu panjang itu, taklah bergerak dengan bergerak dia pasal kain tu panjang. Tapi tak boleh juga sujud atas dia. Kain yang panjang tu macam mana? Macam baju pengantin ni ada orang usung kat belakang tu. Kan ada pengantin kan? Selalu cerita orang putih, orang Melayu buat macam tu lah kan. Ada orang usung, meleret, habis tai ayam apa, tai anjing apa, semua meleret. Apanya pakaian macam tu lah. Wah, habis duit aja. Mahal lah tu kan. Sewa lah tu. Macam tak ada akal je. Macam tak cerdik. Mahal tu. Tu. Benda tak disuruh dia buat. Okey, sikit situ. Yang tu nak tunjuk kata macam mana kata kain labuh-labuh tu. Kain labuh-labuh tu. Yang tu kalau buat kain tu boleh buat 4 kain tu.
Tapi dia buat jadi satu kain dia, meleret dia. Kut ekor dia panjang kot kan. Ada ekor. Nak tutup ekor tu bagi kain labuh tu. Rupanya ni keturunan monyet, ada ekor. Cerita apa yang cerita orang putih yang ada ekor? Yang kalau hijau tu. Apa nama? Yang muka panjang sikit tu. Yang boleh lompat-lompat tu. Bukan Spiderman, Spiderman tak ada ekor. Kuat sikit. Tak tahu cerita tu. Ada cerita orang putih kan? Apa? Ha? Kuat sikit. Frozen eh? Apa? Nama apa? Tata belakang ni. Avatar. Awak tak tahulah. Alah, saya dengar tata tu. Itu ya, Avatar. Tak tahu Avatar. Lagi pagi tengok pula lah. Mudah tu. Ya, Avatar tu dia tu ada ekor kan. Tak tahu cerita karut orang putih ni semua ada ekor pula. Apa cerita ni? Tu kot di keturunan Avatar ada ekor panjang, nak tutup ekor itu jadi pengantin macam mana? Dia bubuh kain labu. Tu lah kot. Dah tu. Mengepek saya pun pergi layan cerita Avatar dah. Baik, siap. Selesai tu. Jadi jangan sujud atas mahmul. Wa ma'a tangkisin, dan sujud mestilah berserta dengan tangkis. Apa tangkis ni? Bahasa kita tangkis ni daripada nakasa tu, menungging. Menungging ke menungging? Punggung ke atas, kepala ke bawah panggil apa? Tongging. Menungging. Jadi mesti sujud dalam keadaan ataupun di atas dalam keadaan posisi punggung lebih tinggi daripada aras kepala. Mesti macam tu. Satu sujud atas kursi boleh tak? Tak boleh, pasal tak cukup syarat. Dahi pun tak kena lantai. Dia akan sambung nanti. Pasal rukun sujud ke atas kita, Rasulullah pernah sebut dalam sebuah hadis dia, umirna, ada sahabat riwayat, kata hadis-hadis marfu' oleh Rasulullah, itu umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumin. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Mana 7? 1, 3, 5 kaki. 7. 2, 4, 6, 7. 7. Kalau sujud atas kerusi, berapa kena? 2 je. 5 tak ada. Itu mana boleh sujud atas kerusi? Tak boleh sujud atas kerusi. Tak boleh sujud atas kerusi. Melainkan lumpur kalau dia sujud, dia tak bangkit dah. Ini boleh berjalan, elok aja. Sagi tolak kerusi, duduk atas lantai, boleh aja. Kalau boleh duduk atas lantai, janganlah sembahyang atas kerusi, pasal boleh sujud. Boleh faham? Boleh faham? Kalau orang duduk atas kerusi, tapi sagi dia buang kerusi, dia boleh duduk di lantai, maksudnya dia boleh sujud lah. Faham tak saya cakap apa? Betul kan? Pasal bila boleh duduk di lantai, maksudnya dia bolehlah ejah diri dia tu untuk boleh sujud di lantai. Pasal boleh duduk di lantai dengan sendiri, mestilah boleh sujud di lantai, apatah lagi. Pasal duduk ada kederat macam ni, nak sujud macam mana? Rebahkan je badan. Ya, betul kan? Betul. Tapi dengan begitu ramai orang-orang yang dengan sedikit masalah aja mereka sembahyang atas kerusi, lepas tu sujud atas kerusi. Itu masalah. Dia macam dia kalau dia cerdik sikit. Apa dia? Dia ada kerusi canggihnya. Apa dia? Ada tempat duduk dan ada tempat sujud ke depan. Dia buat macam meja. Nak sujud kena sujud, nak bagi dahi kena lantai, dia buat apa? Dia ni kursi. Lepas tu ada tempat sujud macam meja ni. Betul dia sujud lah atas ni. Tak kena juga. Pasal apa? Pasal apa? Syarat dia mesti ma'a tangkis. Apa dia? Tongging. Apa tongging? Punggung lebih tinggi daripada aras kepala. Mesti. Satu, kalau kita sembahyang ada tempat-tempat sesak orang ramai ke apa, kita ada boleh sembahyang depan tangga. Tangga tu pula bukan tangga yang menurun ke bawah, tapi tangga tu menaik ke atas. Jadi bila kita sujud nanti, Allahu Akbar, sujud atas tangga. Dan tangga tu menaik.
Dan bila kita sujud, memang sujud. Memang semua kena lantai. Lutut kena, kaki kena, tangan kena, dahi kena. Tapi, kepala lebih tinggi daripada punggung. Tak sah. Tak sah. Kalau tangga tu menaik, tak sah. Kalau tangga tu menurun, tak apa. Tapi, silat turun semua lah. Sujud-sujud turun. Semua. Sampai bawah. Cerita kartun lah sikit. Satu, sediakan kerusi dengan ada tempat sujud, tak boleh pakai. Dan ada orang wakafkan kerusi tu di masjid-masjid. Nah, masjid kita tak ada lah. Masjid kita memang tak ada. Tapi ada masjid tu. Saya pernah mengajar satu masjid tu. Masjid tu memang ada kursi canggih tu. Saya sebut bulan depan dia tengok ada kursi tu. Saya tanya, ni main mana kursi ni? Sebab bulan lepas saya sebut, saya tengok tak ada lagi kursi ni. Dia kata, 2-3 hari lepas ustaz ngajar tu ada orang main hantar wakaf kerusi untuk orang kurang upaya semayang. Oh, canggih. Dia buat kerusi macam bulat, semi bulatan. Yang ni tempat duduk, yang ni ada tempat sujud. Wow, saya kata, ni sudah bagus ni. Bagus lah. Menyebabkan orang semayang tak sah. Dan ni pelik-pelik orang buat. Benda-benda yang pelik-pelik tu yang dia nak hadiah bagi masjid. Dan ni orang hadiah masjid, apa dia? Kursi yang tak ada kaki tu. Oh, satu masjid, satu Malaysia hantar kursi tu. Siapa penyumbang saya tak tahu lah. Kot Yahudi kot. Sedapnya bahasa. Pasal kaedah kita tak diajar lah untuk mengaji santai bersandar. Wih, mana ada, tak ada adab mengaji orang macam tu. Saya dulu sekolah kebangsaan duduk atas kursi pun, cikgu tak bagi berdiri atas 2 kursi, betul tak? Atas 2 kursi, atas 2 kaki, betul tak? Siapa dulu sekolah, dia suka duduk kursi, suka tonggen. Kaki dia main 2, ada tak? Ada tak? Tu, memang agak lah, kau memang tu, rider macam tu kan. Kaki depan tonggen, ada yang tonggen kaki belakang, ada kan? Gitu. Sit properly. Saya pun macam tu. Sit properly. Betul bila duduk, dia tak suka tengok pelajar duduk bersandar, tengok macam tu. Yeah. Don't lay, macam mana sebut? Don't lay out on your chair like a lazy student. Faham? Jangan bersandar atas kursi macam budak malas. No, ever ready. You must always get ready, you know. Ni atau saya pun baru ni kan yang ni tegak kan. Saya dapat perasaan saya dah suka bersandar kat dia. Tak boleh. Saya dah nak. Yang ni passion pasal ada orang bagi, kita manfaatkan lah kan. Satu sudut bagus juga kan. Tapi satu sudut saya melakar makin lama makin malas. Untuk saya duduk, saya pun suka bersandar kat dia. Untuk saya mengajar, saya letih, saya suka bersandar gitu. Saya tak jadi. Satu saya jatuhkan balik. Jadi lain kali saya mengajar tak sabar sangat ni. Hangpa pun cerdik, hangpa pun tak pasang. Okey tu, saya ingat hangpa faham lah. Alhamdulillah, bagus, syabas, boleh faham kehendak saya. Sebenarnya dah ada isyarat dah, patah hak tu tadi yang itu tu, tak payah ganti tak? Pasal dah memang patah, rupanya kita tak faham, itu kau baru kan. Tapi yang ni pun orang bagi, pakai je lah. Tapi tak payah, pasal tegakkan lah, biar macam ni ya. Apa cerita ni? Kerusi. Menungging, tungging macam mana? Biwad'i ba'di jabhatihi bi kashfin. Baik. Menungging tu dengan tungging satu hal, tungging tu dengan meletakkan sebahagian daripada dahi dia. Dahi mesti sebahagian dahi kena ke lantai. Semua dahi kena lagi bagus. Tapi jangan tak ada bahagian dahi yang kena. Yang tu yang kita dah bicara tadi. Jangan sujud ala mahmul. Jadi kalau ba'dil mahmul dan ba'dil jabhah, sebahagian daripada dahi kena macam mana? Tak apa, boleh lagi. Satu rambut ada 2-3 helai, sujud, boleh tak? Pasal apa? 2-3 helai dia tak alang semua. Ataupun kepiah tu saya ingat sebelah macam ni. Sebelah ni kena, sebelah ni tak kena. Ada lagi nama dahi yang kena. Masih sah, tapi kurang cerdik. Boleh tak semayang pakai spek, boleh tak? Semayang pakai spek, boleh tak? Sujud, boleh tak? Sujud kena tak dahi? Kena, tak ada masalah. Tapi kalau spek tu yang dia agak macam ni sikit, bila sujud,
Dia sujud tak kena dahi pasal ada halangan ni, tapi kena kat ubun-ubun. Kalau ubun-ubun tu tak ada satu pun, part tu masih dipanggil jabhah, tak sah walaupun dia menunggin. Jadi pakai spek ni, tengoklah spek macam mana. Jadi kalau pakai kena bubuh dalam rapat macam tu lah. Sembahyang pakai spek, boleh kena dahi, tak ganggu. Sembahyang kalau tu tak kelam, pening petagio. Jadi macam tu kan. Ada masalah pakai tapi kena faham lah. Dan memang jarang nak jumpa spek, tapi kalau spek tu macam spek yang orang main game tu kan. Tu terbaik tu tak boleh atau spek yang welding tu. Faham kot saya sebab apa kan? Spek macam masuk dalam laut tu, yang swimming, yang apa ni apa? Swimming? Google. Pandai dia orang semua nama, saya tak pandai. Gelembung itu kan. Tu boleh lah. Okey. Jelas lah tu, saja kena berkenalan nama sikit. Saya ada juga benda-benda saya tak kenal. Nama apa lah, Google apa. Baik. Jadi mesti sujud, letakkan sebahagian pada dahi mesti kena. Lepas tu wad'i bikashfin, dengan buka. Jangan tutup. Jangan tutup. Bikashfin dengan buka, wa tahamulin, dan dengan menekan. Tahamul maksudnya tekan. Jadi jangan sujud hanya antara kena dengan tak kena, dan meletakkan berat badan dan kepala di tangan. Faham tak saya cakap apa? Faham? Kalau setengah kitab dia kata kalau ada kapas, kan kapas gebu kan, bila sujud apa akan jadi? Penyek. Okey. Jangan bila ada kapas tu tak penyek dan rapat ke lantai, ataupun ada span yang lembut yang kalau kita tekan dia tenggelam, span tu akan tenggelam. Jangan hanya sujud kena span tapi span tu tak penyek. Span pun span lembut lah kan. Memang ada span keras, tekan pun tak penyek kan. Span ni span lembut, memang letak berat kepala berapa ratus gram je pun dia akan penyek. Kapas penyek, mesti sujud dengan berat kepala jatuh di atas lantai. Jangan hanya kena tak kena, sentuh tak sentuh, acuh tak acuh. Yang berat badan dan kepala ditampung dengan tangan. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Apa maksud berat tampung dengan tangan? Dia tak sujud beban badan yang bila menonggin tu diletakkan di kepala, tapi dia turunkan di tangan. Kat dahi dia macam mana? Kena tak kena sikit je. Berat dia tanggung kat tangan. Tak boleh. Jadi pastikan berat kepala tu jatuh ke tempat sujud. Boleh? Faham saya cakap apa? Boleh. Itu yang bahasa mudah. Kalau ada kapas, penyek. Siap. Faham? Senang. Wa batni kaffaihi, atau daripada wad'i ba'di jabhah, atau ada jabhah, meletakkan sebahagian daripada batni kaffaihi, bahagian perut kaffaihi. Batni perut, kaffai apa kaf. Jadi daripada sini ke pergelangan dipanggil kafun. Jadi saya dah ajar tangkup ni dipanggil batnu kaffai. Ni batnu kaffai, ni zahri kaffai. Ni bahagian belakang, ni bahagian batin. Sujud mesti ada kena. Tak boleh sujud macam ni. Tak boleh sujud macam ni. Pasal yang ni batin tak kena. Yang ni kena hujung jari. Dia sujud macam ni. Allahu Akbar. Saja-saja nak sujud tak ada lah kan. Selalunya jadi masalah macam ni bila? Bila ada masalah, penyakit, aksiden. Tangan macam ni. Nak sujud macam mana? Tangan ni stroke ke apa kan. Allah, yang ni okey. Yang ni macam mana? Ni. Pusing. Mana yang boleh kena? Ini kena. Walaupun tak boleh kena semua, mesti ba'du batni kaffaihi mesti kena. Tambah tak tangan tu berbalut ke apa? Tak semua berbalut, ada sebahagiannya boleh kena. Pastikan nak sujud kena dengan dia. Yang ni berbalut semua ni. Kena. Dan tak syarat
untuk tangan ni mesti tak berlapik, tak syarat. Tangan tu hatta orang lelaki untuk sujud, tangan dia pakai sarung tangan pun tak ada masalah. Tak wajib buka sarung tangan untuk sujud dalam sembahyang untuk tangan, tak syarat. Satu, saya sebutlah tadi, ada orang aja nak sujud, dia suruh lambung terkung, buat apa? Supaya pastikan tangan sentuh lantai. Tak? Tangan tak wajib sentuh lantai. Yang wajib sentuh kena ke lantai, jangan ada halang dengan mahmul, ialah dahi sahaja. Tangan tak apa, ada lapik. Memang tangan, kalau khasnya orang perempuan, dia akan berlapik dengan telekung, biasanya. Pakai sarung tangan pun tak ada masalah. Lutut memanglah lapik, takkan nak selak kain, nak bagi kepala lutut kena lantai. Kaki belakang semayang dengan berstokin pun tak ada masalah. Yang tak boleh tutup, yang tutup dengan mahmul hanya dahi. Okay. Pakai face mask boleh? Pakai face mask boleh, pasal face mask tutup sini. Kalau pakai topeng Zoro boleh? Topeng Zoro. Topeng Zoro tutup sini. Pakai topeng Zoro tak boleh untuk sujud. Pasal dia akan tutup dahi. Kalau tutup macam beli apa yang coklat nombor 8 tu, yang ada lubang ni. Memang boleh buat spek mata kan. Tapi coklat tu samakanlah pasal katanya ada babi. Dah makan berapa biji tu, berapa papan dah. Biasa makan coklat tu. Misalnya, market jual, tapi tengok belakang rupanya ada babi. Leceh. Kita makanan kita tak ada terkawal dengan begitu kemas lah. Sampai tu daging menatang apa lah. Dia kata daging kenguru masuk, makan selama je. Ingat sup ekor lembu punya ekor kenguru. Kalau kenguru sembelih gagah tak lagi, pasal ada ulama kata kenguru boleh makan. Kalau kenguru bangkai, tak tahulah makan berapa bangkai kenguru lah kita nak makan. Tengok ekor pun dalam rekod isi banyaknya. Kalau ikut kita lembu sembelih besar-besar pun, tengok ekor kecil-kecil je. Tengok ekor ni besar dalam rekodnya, lembu apa? Rupanya kenguru. Tak tahulah berapa ekor dah masuk dalam perut. Allah. Itu yang saya sebut. Sembang dengan Cina, dia kata, orang Melayu tak nak makan babi lah. Buat tak nak percaya. Kalau umur 50 tahun lah, sudah 2 ekor babi sudah masuk lah. Cakap macam tu. Maksudnya dia confirm boleh cakap tu pasal dia tahulah apa dia benda-benda yang produk daripada babi. Dan memang orang kafir ni bila dia meniaga, dia kalau boleh bulu pada binatang, pada babi pun dia tak buang. Memang dia tak buang pun. Kita arnab kulit buang, bulu buang kan. Buang semua. Lembu pun kita buang, habis kulit-kulit dengan bulu semua, tanduk semua buang. Orang kafir, babi tu bulu pun dia kutip. Kulit pun dia ambil. Lemak pun ambil. Semua dia proses. Kalau boleh yang buang ni taik. Taik pun saya silap dia buat kosmetik. Taik dalam perut tu. Usus tu dia buat sausage lah, apalah. Dia takkan buang walaupun sekecil-kecil bahagian daripada binatang. Tulang, dia buat sudu, dia buat pisau seramik, dia buat dia buat apa? Penapis air untuk buat filter tu pun. Yang tu pun gunakan tulang, abu daripada tulang. Tulang tu dia buat abu, dia press pupak. Rupanya tulang cik bar. Bar tu babi lah. Kata orang kafir dia macam tu lah. Kalau babi hutan tu, dia masuk dulu dalam mesin dia kan. Buat apa? Dia rendam. Untuk buat apa? Dia macam air panas, macam ayam kita nak buang bulu tu. Sekali lagi dia angkat, botak lah babi hutan tu. Bulu dia macam mana? Air tu dia akan tapis, himpun semua bulu-bulu babi hutan tu. Simpan, tapis. Siap agih gede-gede yang panjang-panjang, yang pendek. Itu yang buat berus. Bro lukisan, berus cat, bulu gigi. Bulu gigi pun pakai bulu babi. Tak tahu, saya tak nak jumpa lagi lah. Kalau ada, hati-hati lah. Dia ingat neraka, bismillahirrahmanirrahim. Ada ubat gigi miswak, tapi berus gigi, beristil dia bulu babi. Bagus, neraka.
Satu orang-orang yang mengkaji dalam bab tu, dia apa? Kita kadang bangun pagi, alhamdulillah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk bilik air, mula-mula masuk dah lemak babi, Colgate. Komo, sabun, lap, babi lagi. Pakai shampoo rambut, nama apa? Tak pun nama, babi lagi. Yang ni babi, bilas pun babi. Semua babi. Sembayang konon Allahu Akbar. Umumnya babi, mulut pun babi. Oh, jadi. Satu zaman kita ni kecemat lah sikit bab tu. Satu, kalau kita ada caduk pondok ni semua boleh apa? Sendiri ya. Masak ni semua sendiri. Rempah kari buat sendiri, rempah kurma buat sendiri. Kita pula tak pandai kan. Mak saya boleh saya minta. Saya tak pernah tengok dia pakai serbuk kari dulu. Kecil-kecil, kita lah duduk belakang dia. Buat apa? Giling. Mak duduk baring, anak main tarik. Itu pepatah. Giling batu giling, 4 segi. Ni batu giling bulat tu. Bubuh cabai pun. Saya boleh giling lah. Pasal dulu kecil-kecil lagi dah tengok mak duk giling pakai batu tu. Oh, faham saya buat apa? Faham tak? Faham? Oh, faham lah. Bagus. Mak ang masak macam tu kan? Tak ada, tapi faham lah saya buat apa kan? Pandai. Bagus lah dia punya imaginasi dia tinggi. Kau dia buat apa? Nak bagi hancur tu, yang mana yang ketul-ketul tu. Bila batu tu dah licin, licau dah tak boleh nak hancur dah. Dia ada tukang katuk batu kan. Katuk batu, ting. Ada orang naik motor je kayu. Upah katuk batu tu bagi kasar untuk jadi batu giling tu senang hancur. Dulu ada. Tepung beras pun buat tepung beras sendiri. Nak buat apa? Apam berapa daripada beras dulu nak cari tepung beras yang dah mesin siap susah. Ambil lah. Beras mak redam, kita lah antara yang tukang pusing. Buayak sikit. Tak dah buah. Kecil-kecil. Memang itu lah kerja saya. Kami adik-adik. Ni tak dah. Cik. Ada orang yang tu pun tak tahu pakai. Nak buat macam mana ni? Sikit lah. Macam mana boleh cerita situ lah? Cerita babi, cerita bulu. Macam mana boleh cerita tu? Tutup dahi. Apa jadi cerita tadi? Dia melarat habis cerita ambil langsung batu semua tu. Menyambil. Patah balik. Rukbatayhi, buka lutut apa semua tu. Okey. Jadi nak semayang mestilah meletak wad'i ba'di kaffai lagi wad'i batni kaffaihi. Tengok rukbatayhi 2 lutut, wa batni kaffaihi dan perut 2 tapak tangan dia, wa asabi'i qadamihi. Yang tu pun ataf lagi betul nak saya sebut. Ba'di jabhah sebahagian dahi, wa tahammulin. Wa rukbatayhi dan ataf pada jabhah juga. Ba'di rukbatayhi. Jadi lutut pun tak wajib kena semua lutut. Wajib kena sebahagian daripada lutut. Kalau semua lutut, kalau kita kena sujud, kena ke depan lagi. Barulah kena sempurna. Semua lutut kena tempat sujud. Boleh faham? Cuma sujud janganlah terlalu kepala rapat dengan lutut. Pasal yang tu nanti bukan sujud di atas lutut kena di lantai, tapi kena tulang betih yang bahagian atas. Dia tak kena lutut. Faham ke apa? Satu ada setengah-setengah Tok Guru disuruh kita sujud tu lanjutkan ke depan sikit. Ada setengah lah kan. Pasal kalau terlalu rapat macam ni, tengok ni. Allahu Akbar. Boleh? Ni, tengok saya lah yang tengok situ. Tentang ada kamera.
Ni rapat sangat ni. Boleh ya sujud ni. Bukan tak boleh duduk rapat ni. Sujud. Kena. Tapi kena. Tangan kena. Lutut tak kena. Dia kena atas tulang ni. Lutut. Macam mana kena lutut? Ni baru kena lutut. Tu yang mesti sujud. Ni. Itu ada setengah tok guru dia suruh sujud. Lanjutkan ke depan sikit. Memang confirm sujud atas lutut. Nak sujud pun jadi sakit sini. Pasal apa? Pasal memang lutut tu tempurung dia lari tu. Tapi jangan terlalu pendek. Tambah pula depan kita badan besar macam gajah. Punggung dia pun dah sekerat kan. Bawah lepas pada sepadan tu bila dia duduk. Kita pun itu je ruang yang nak ada. Macam mana? Kita pun sujud nak lerkanya. Tapi yang ni tak kena. Tunggu dia sujud lagi. Baru kita boleh sujud. Tapi kena sorong bawah dia. Allah. Hampa gelap, hampa tak pernah kena duduk tempat sesak macam tu. Pergi tempat-tempat yang sesak macam Masjidil Haram sebelum kena Covid apa dulu. Tambah pula pergi semayang tempat-tempat sesak apa. Semayang dalam Raudah. Tu orang punya berebut lah. Nak sujud pun susah. Kita dengan semayang macam ni. Dia mai depan kita sebenarnya. Allahu Akbar. Selamat. Tunggulah kita. Macam mana nak tekan nak semayang, nak sujud atas badan dia. Batalkanlah semayang kita. Tunggu biar dia semayang lepas tu. Nak semayang lagi. Dia dah duduk depan. Dia janji dia boleh semayang. Dia masuk depan kita. Allahu Akbar. Selamba je. Ibadat apa tak tahu lah. Tu kata kita tak pernah duduk tempat tu tuan. Tapi bila kita tahu tempat, baru kita akan perhati semua rukun syaratnya. Pasal bila kita faham, kita tahu apa yang sah tak sah. Baik. Wa asabi'i qadamaihi. Okey, yang ni kena perhati sikit pasal yang ni adalah antara kalau orang tak belajar dia akan sujud dalam keadaan cuai. Kita dalam mazhab Syafi'i kena kan ni asabi'i qadamaihi. Asabi' maksudnya jari-jari tu ataf daripada batni kafaihi, ataf daripada kafaihi, dan perut asabi' qadamaihi. Jari-jari dua kaki. Bila kena jari-jari dua kaki, ba'di asabi' qadamai. Jadi ataf tu ataf daripada kafai, batni kafaihi wa batni asabi'i qadamai. Jadi kena perut jari-jari dua tapak kaki. Satu kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, tak sah semayang kalau hanya kaki tu pacak, ni lantai, pacak menyentuh saja. Boleh faham pacak apa tu? Pacak dengan tak kepak langsung jari kaki. Pacak gitu aja. Yang tu istilahnya jari kaki hanya kena tepi ataupun hujung jari kaki. Kita mesti wajib kena kepak dengan kaki. Kepak tu maksudnya kena ni tu. Okay. Selalu yang memang mudah untuk kepak ibu jari ya kan. Ibu jari itulah yang kepak kan macam ni kan. Jari yang paling susah nak boleh kepak jari kelingking lah. Jari kelingking kaki kan. Siapa yang memang sujud boleh jari kelingking kaki kena lantai? Boleh tak? Jangan, ni semayang mesti macam ni. Jangan semayang kaki macam ni. Dan orang tak faham, memang orang ada semayang kaki dia macam ni. Dan ada yang kaki Superman. Tahu tak? Kaki Superman macam ni. Faham? Saya sebut Superman. Faham? Superman. Kaki Superman tak faham? Kaki terbangnya. Ni kaki, nak tunjuk kaki lawa sangat kaki saya. Ni kaki, okey. Ni kaki, ni tapak kaki lah kan. Saya tunjuk ni tapak kaki, ni lah tapak kaki kan. Ni kaki atas kan. Jadi kaki tu mesti macam ni. Mesti. Ni kalau lantai kaki kepak macam ni. Kalau ibu jari saya tak boleh tunjuk lah ibu jari macam ibu jari kaki, kakinya structure dengan tangan tak sama kan. Tapi kena kepak macam tu lah. Boleh faham kan. Jangan sembahyang hanya tekak macam tu. Jangan sembahyang macam ni. Ni dah Superman. Kenapa Superman? Tak jejak bumi pun. Terbang macam tu. Oh, Superman. Kaki duduk macam tu. Macam kaki burung waktu dia terbang. Burung dia terbang kaki macam mana? Kaki dia macam tu. Boleh. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Hanafi tak apa. Sekejap. Dua tempat-tempat kena berhati ya.
Nak tahu tengok sembahyang tak sembahyang ni, orang sah tak sah macam ni, sembahyang duduk sebelah belakang. Pergi tengok kaki lega mana. Kadang-kadang bukan budak-budak, orang tua pun sembahyang tak betul. Zaman saya dulu saya terfikir, bawa kamera apa, zaman saya lah. Sekarang rupanya kamera dalam poket. Tengok je tak betul. Satgi pergi lah depan dia, tengok pakcik. Pakcik ke abang ke adik ke. Boleh musakarah sikit tak? Saya nak tunjuk gambar-gambar ni. Masa dia sujud tu tunjuk. Pernah belajar tak buat sembahyang? Kaki macam ni sah tak? Sembang payah, gambar terus. Dia pakai baju, dia sujud, nampak luah jubah dia tu kan. Ambil gambar. Tapi janganlah viral masuk Facebook lah kan. Buat apa? Lepas sembahyang pergi duduk sebelah dia. Assalamualaikum bang. Bagi kan. Ni apa? Bagi RM5 awal-awal. Buat apa? Rasuah. Bagi dia tak marah. Dia ada hadiah sagu hati ni. Oh terima kasih. Saya nak sembang sikit boleh? Boleh. Ni gambar abang sembahyang tadi nampak ni? Ni luar punggung siapa ni? Ni kaki siapa sujud macam ni? Kalau duk tangan duk goyang, ambil gambar video tu. Tangan duk. Kaki pun duk macam tu. Ambil gambar. Ni abang pakai seluar macam ni. Tengok, sama tak abang ni? Tak usah buka lagi. Ni kan seluar abang kan? Tengok saya nak buka video. Tengok. Kaki ni duk macam tu. Ni abang lah sembahyang macam ni. Kat kita pun kalau ada nanti abang ambil kamera. Ambil. Tak ada bagi tahu. Ustaz, pinjam handset Ustaz. Sembahyang macam mana? Isyad sembahyang macam mana? Yang dah betul tak payah cari yang tak betul. Betul kan? Itu je. Betul kan? Pasal kadang-kadang kita dah terbiasa. Kita rasa kita buat betul, tapi dengan pandangan orang lain betul. Itu masalah. Pandang orang lain tak betul, kita rasa kita buat betul. Padahal memang tak betul. Pasal kita punya ilmu tak cukup, kita sangka betul. Itu masalah. Wa sunnah wadu anfin, dan disunatkan letak hidung. Hidung kena tempat sujud sunat. Kalau mazhab lain ni terbalik. Hidung wajib, dahi sunat. Mazhab lain lah. Kita tak. Kita dahi wajib, hidung sunat. Letak dua-dua, dahi dan hidung, dapat dua-dua lah. Wa qawlu, dan disunatkan menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Sunat. Salasan tu sunat. Kalau lagi bagus 5, 7, 9, 11, 21. Bila nak sujud panjang-panjang ni? Sembahyang seorang lah. Kalau jadi imam 3, pasal dia akan menyebabkan orang lain, ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang sakit lutut kan. Ikut piawaian yang selalunya orang baca 3. Bacaan makna sekali lalu kita dah lalu subhana rabbiyal a'la. Masa rukuk subhana rabbiyal azim. Ai usabbihu subhana rabbi al-a'la. Aku tanzihkan, aku bersihkan, aku nafikan daripada Allah Ta'ala sifat kekurangan ni. Nafi senafi-nafinya, maha suci ia daripada sifat kekurangan. Ya Allah tu adalah Rabbi al-A'la, yang sangat tinggi pangkat ketuhanan dia. Kalau yang lepas azim, yang sangat agung pangkat ketuhanan dia. Dan bila kita tanzihkan dia macam tu, usabbihu bihamdih, dengan memuji dia. Maksud muji, kita isbatkan pada dia segala sifat kesempurnaan. Tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak menghayati dia tu macam tu cara baca dia. Tapi kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah. Nak menghayati dia tu kena ngaji lain lah. Siap. Fajulusun bainahuma. Itulah dulu. Ada soal? Sekurang-kurang atas nama sebahagian, walaupun sekecil-kecil. Misalnya ada besar butang, buat lubang, yang lain tepek. Besar butang. Dan letak di dahi, di lantai, memang kena bahagian tu. Memang ada. Ba'ad tu, ayu juz'in, cukup. Yang yusamma jabha, yang dinamakan dahi. Boleh, memang ada.
Tapi kalau kena semua lagi bagus, tak ada apa-apa syak datang. Kalau pakai net, boleh net. Net pun memang tak tutup semua, tapi disebabkan jarang-jarang tu, bila kita letak dia, net tu ke rapat-rapat, dia menghalang ada mana-mana bahagian dahi bertemu di lantai. Tak boleh. Walaupun net memang bukan tutup semua kan, ada yang terbuka kan. Tapi dengan sebab ada urat-urat net tu, macam katalah net tu, net langsir satu, itu memang rapat sangat kan. Net katalah net macam net bola takraw macam tu. Tapi dengan sebab dia punya urat tu besar, bila kita sujud, urat net tu menghalang kena dekat lantai, tak boleh. Itu kalau net tu kita mahmul. Kalau kita punya tempat sujud tu adalah atas net, tak apa. Pasal net tu lah bumi kita. Itulah. Jadi kalau rambut tu buat macam rambut siapa tu? Yang tepung talam, apa? Kuih koci, lepat apa tu? Kan besar-besar tu rambut dia. Seketul rambut dia. Tak tutup semua. Tapi dia sujud atas tu. Rambut besar tu je. Tapi yang tak kena lah sini pasal rambut dah besar tu, seketul tu. Tak sah. Pasal dengan sebab dia sujud tu menghalang daripada kena dahi, pasal diameter dia terlalu besar untuk dahi tu boleh kena pada lantai. Lain? Yang dipanggil dahi tu. Dia dobit dia mana yang kita letak kena di lantai tu jabhah. Kalau letak lapis pada sini dia tak panggil jabhah lah. Yang ni dah dia panggil qad'ah. Lama saya tak sebut, dia lupa. Dia ada nama lain lah, pelipis, nama pun lupa lah. Jadi istilah dahi ni letak lantai yang akan berdempik dengan dia. Macam ni batnu kaffai, jabhah letak di lantai, dia akan berdempik. Itu dahi. Itu tak ada dahi tu, jabhah lagi. Kalau hak tu ada tak dengan sebab ada pelapik tu, ni bulu macam ni, yang saya tak ada, yang ni sujud macam ni kan. Nampak juga kan, tapi dengan sebab ada ni tak kena kan. Jadi kalau bulu hujung tu dia panjang, melatu tebal, bila ada sujud tak kena dahi, tak sah. Dobit dia situ lah. Kena tengoklah kadar bulu panjang mana, tebal mana, itu lah. Okey. Dia bukan semata-mata tu. Tera mana, tebal mana, panjang mana, kena tengok. Lagi saya sebut kata tengok satu pun tak sah ni, ustaz kata tak sah. Kena tak kena dahi. Dia sepadan di situ. Okey. Lain. Tapak kaki tu kita letak ke lantai. Kalau kaki basah kan boleh tengok nanti angkat mana yang nampak bulat-bulat kan. Mesti yang tu sekurang-kurangnya kena. Jadi kaki tu pastikan boleh kepak je tu. Melainkan orang ada masalah kaki bengkak ke apa, gaut lalu tak boleh kepak lah. Tu lain hal. Macam mana pun sedaya mana mungkin boleh dibuatlah. Kalau kata nak kepak macam ni tak boleh, tapi boleh ikut tepi, kena. Yang tu ya. Semayang dia lutut kena, tapi dia kenakan ikut tepi. Katalah dia boleh adjust sikit kan. Kena macam tu. Kena macam tu. Pasal istilahnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang memang dia boleh buat sedaya mana upaya, dia tak gugurnya yang benda yang nak tegak betul-betul tu tak boleh. Dengan mengereng sikit boleh, ngeringkanlah kaki itu untuk membolehkan sebahagian daripada perut tapak kaki kena di lantai. Okay. Ya, memada. Maksudnya ibu jari kena, yang lain semua tak kena. Memada. Walaupun hanya ibu jari kaki sahaja. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.